forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamar Amir tentang isu kata Rahim Tabicik lebih 200,000 ahli bersatu kini bersama Hamzah. Saya baca sikit. Bekas Pengerusi Bersatu Melaka Tan Sri Abdul Rahim Tabicik mendakwa lebih 200,000 ahli parti itu sudah keluar atau dijangka mendirikan bersatu untuk menyertai perjuangan riset yang dikaitkan dengan Datuk Seri Hamzah. Kita mungkin dengar apa kata Datuk Kamal di dan TikTok komen macam biasa. Begitu juga saya melihat Parti Bersatu. Hari ini saya ketawa juga apabila parti berpimpinan, beliau merupakan bekas pengurusi Bersatu di negeri Melaka. Dia adalah merupakan bekas mantan Ketua Menteri Melaka Tan Sri Rahim Tabicik. Beliau mendakwa lebih 200,000 ahli parti itu sudah pun keluar daripada Parti Bersatu dan dijangka meninggalkan Bersatu untuk menyertai perjuangan riset yang dikaitkan dengan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, juga mantan Timbalan Presiden Bersatu. 200,000 Melaka. Jadi selaku bekas Ketua Menteri Melaka, beliau menolak dakwaan bahawa Hamzah yang juga Timbalan Presiden Bersatu dan Ketua Pembangkang menjadi punca kepada perpecahan dalam parti tersebut. Sebalik katanya, beliau mendakwa penghijrahan besar-besaran ahli parti itu disebabkan oleh budaya dalam parti yang semakin mengecewakan akar umbi. Artinya Parti Bersatu juga dalam keadaan yang menanti saat saja untuk berkecai sekecai-kecainya saudara. Dan kenyataan daripada mantan pengurusi Bersatu di negeri Melaka itu, apa nak jadi dengan calon-calon yang dulu bertanding hebohlah saudara, bertanding di Melaka. Sedangkan Melaka bakal mengadakan pilihan rayanya sekitar dalam bulan Oktober sebagaimana dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Apa persiapannya kalau ahli-ahli dah tak ada? Itu satu lagi parti yang saya nampaklah begitu merencam. Sebab itu katanya dalam Bersatu sekarang ni budaya memuja pemimpin yang melampau, selain menganggap teguran terhadap parti sebagai satu bentuk pengkhianatan, adalah merupakan faktor utama ahli hilang keyakinan. Jadi mereka semua lebih kurang 200,000 orang tu bakal menyertai kumpulan riset. Apakah riset itu juga satu parti baru? Apakah Datuk Seri Hamzah akan menyatu bersama dengan parti bersama pimpinan Rafizi? Kalau itu keadaannya, Bersatu bekas ahli-ahli Bersatu ni juga bakal mengalami suasana yang tak menentu kerana Bersatu tak ada cawangan. Tidak ada yang mewujudkan cawangan. Jadi mereka nak pegang di mana? Kalaulah Bersatu beberapa ahli-ahli yang keluar dari parti tersebut untuk menyertai riset kepimpinan Datuk Seri Hamzah. Dan sebab itu saya melihat bagaimana tulisan seorang pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia, katanya bahawa ini saya tersiar di berita harian. Agak menarik katanya konflik dalaman membabitkan hubungan antara PAS dengan Bersatu mula menimbulkan persoalan besar daripada masa depan terhadap masa depan gabungan tersebut menjelang pilihan raya umum yang ke-16. Jadi impian Perikatan Nasional untuk menawan Putrajaya semakin kaburlah keadaannya. Kerana timbul persepsi Bersatu dikatakan terlalu mengawal dan mengekang perjalanan Perikatan Nasional sehingga menjadikan gabungan itu terlalu eksklusif serta tertutup, sedangkan matlamat asal Perikatan Nasional adalah memperluas penyatuan ummah. Jadi semakin ramai pemerhati politik melihat wujud kecenderungan kepimpinan de facto dalam Bersatu sedang mencorakkan hala tuju parti ke arah yang akhirnya melemahkan Perikatan Nasional sendiri. Ini bukan pandangan saya. Ini pandangan daripada penganalisa politik. Jadi pelbagai tindakan dalam Bersatu mula dilihat lebih banyak melemahkan PN berbanding memperkukuhkannya. Antaranya pemecatan dan penggantungan keahlian secara besar-besaran terhadap ahli serta pimpinan parti tersebut. Jadi ramai kalangan mereka kini dilihat mensasarkan pencalonan dalam pilihan raya negeri Johor dan Melaka walaupun mempunyai imej serta rekod bermasalah. Ini akan timbul persoalan besar mengenai kualiti calon dan kredibiliti jentera pilihan raya daripada calon-calon Bersatu kerana adanya rekod di belakang saya. Hakikatnya di kebanyakan kawasan
PAS yang menjadi tulang belakang utama jentera Perikatan Nasional di beberapa negeri, dan kalaulah mereka bermasalah dengan PAS, maka Bersatu bukan saja lemah dari sudut organisasi, malah hampir tidak mempunyai jentera pilihan raya yang berfungsi. Jadi tindakan Bersatu menolak kemasukan 4 parti, iaitu Parti Pejuang Tanah Air, Barisan Jemaah Islamiah se-Malaysia ataupun Berjasa, Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia Putra, dan Parti Perikatan India Muslim Nasional dikatakan bertentangan dengan semangat penyatuan ummah yang sering dilaungkan oleh Perikatan Nasional. Alasan diberikan kononnya kehadiran parti itu akan menyukarkan agihan kerusi pilihan raya dan dilihat tidak munasabah. Apatah lagi bila keempat-empat parti tersebut menyatakan mereka tidak menuntut kerusi. Konflik dalam Bersatu turut memberi kesan langsung terhadap pentadbiran kerajaan negeri di Kelantan, di Kedah, Terengganu. Pemecatan serta penggantungan ahli Bersatu membabitkan Esko, timbalan speaker, sekaligus mencetuskan ketidakstabilan politik dalaman yang tidak sepatutnya berlaku ketika Perikatan Nasional sedang berusaha memperkukuhkan keyakinan rakyat. Inilah dikatakan kononnya pengkhianatan adun-adun Bersatu di Perlis adalah merupakan satu lagi episod yang menimbulkan kemarahan akar umbi Perikatan Nasional kerana ia menyentuh tindakan 2 ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu juga di Negeri Sembilan yang menarik akuan bersumpah mereka, sedangkan keputusan menandatangani SD pada asalnya dibuat secara bersama dalam mesyuarat Perikatan Nasional Negeri Sembilan. Tapi kedua-dua adun Bersatu tersebut dikatakan diarahkan menarik balik SD, di mana tindakan itu dilihat sebagai satu bentuk sabotaj politik yang akhirnya membantu mengekalkan Pakatan Harapan sebagai kerajaan di Negeri Sembilan. Kabarnya tindakan menarik balik SD itu dibuat tanpa merujuk kepada Perikatan Nasional Pusat dan Perikatan Nasional Negeri. Semua perkembangan ini menjurus kepada satu persoalan besar. Adakah PAS perlu terus mempertahankan kerjasamanya dengan Bersatu dalam bentuk sedia ada? PAS tentunya perlu membuat penilaian semula ke atasnya secara serius dan objektif. Kerana cabaran terbesar menjelang Perikatan Nasional Johor dan Melaka bukan sekadar soal kerjasama politik, tetapi soal kemampuan memenanginya saudara. Perikatan Nasional memerlukan calon yang benar-benar berwibawa, bersih, mempunyai penerimaan rakyat serta mampu bekerja di peringkat akar umbi. Jadi saudara, tidak hairanlah kenapa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam kenyataan medianya kemarin saudara, bila menegaskan partinya akan menilai semula kerjasama dengan Bersatu susulan beberapa tindakan parti yang ditajui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dilihat melanggar semangat setiakawan. Sebab itu saya katakan bahawa Perikatan Nasional semakin retak dan PAS juga sudah hilang sabar dengan Bersatu. Dan semalam satu mesyuarat khas, banyak orang tak tahu dan tertutup dan tidak ada kenyataan media, dikatakan dibuat oleh pimpinan PAS. Tapi semalam kabarnya mesyuarat khas Jawatankuasa PAS Pusat antara lain dikatakan telah pun menerima laporan daripada pesuruh jaya negeri-negeri tentang gerakan akar umbi Parti Pribumi Bersatu yang dilihat cenderung bersama tim riset pimpinan bekas Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Hamzah. Menurut sumber, beberapa ini sumber itu dihantar kepada Berita Harian saya. Ini tersiar dalam akhbar Berita Harian yang menyatakan beberapa pimpinan negeri PAS melaporkan perkembangan itu yang turut memberi kesan langsung kepada kestabilan dan kekuatan jentera Perikatan Nasional pada peringkat akar umbi, khususnya dalam menghadapi persiapan menuju pilihan raya umum ke-16. Mesyuarat katanya bermula pada 11 pagi itu berlangsung di Seri Iman, Kuala Terengganu, merupakan kediaman resmi Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Mesyuarat dipengerusikan oleh Presiden PAS. Walaupun Datuk Seri Samsuri beliau adalah merupakan pengurusi Perikatan Nasional,
Tapi mesyuarat semalam saya rasa itu kerana mesyuarat PAS ya. Sebab itu mesyuarat tersebut dipengusikan oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang turut menerima laporan mengenai situasi politik membabitkan Perikatan Nasional daripada semua Pusurujaya negeri, termasuklah kedudukan akar umbi bersatu dan tahap kecenderungan sokongan terhadap tim riset pimpinan Hamzah Zainuddin. Jadi saudara, berdasarkan laporan yang dibentang, majoriti negeri dikatakan memberi gambaran kurang memihak kepada pimpinan semasa Parti Bersatu apabila didakwa berlaku pembubaran banyak bahagian dan cawangan Parti Bersatu saudara. Katanya wujud kebimbangan bahawa konflik dalam Bersatu yang berpanjangan boleh menjejaskan keyakinan penyokong Perikatan Nasional serta melemahkan koordinasi antara parti-parti komponen. Jadi mesyuarat semalam antara lain turut memberi tumpuan utama kepada perkembangan terkini hubungan antara PAS dan Bersatu, khususnya berkait kemelut dalam membabitkan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan kumpulan tim riset. Pada mesyuarat itu juga PAS dikatakan mempertimbangkan langkah untuk memutuskan hubungan politik dengan Bersatu dalam tempoh terdekat sekiranya ketegangan sedia ada gagal diselesaikan. Jadi katanya langkah itu mungkin dipertimbangkan susulan pandangan beberapa pimpinan PAS bahawa hubungan parti itu dengan Bersatu kini berada pada keadaan yang semakin kritikal. Saudara, sebarang keputusan muktamad belum dibuat, tapi nampak gayanya ia mirip untuk PAS sama ada menarik diri keluar dari Perikatan Nasional ataupun menyingkirkan. Saya merasakan adalah menyingkirkan, kerana hari ini Perikatan Nasional saudara dipimpin sepenuhnya oleh kepimpinan dalam PAS. Pengusinya Tan Sri Datuk Sri Samsuri, cuma Tan Sri Muhyiddin hanya sebagai timbalan. Tetapi timbalan Presiden PAS Dr. Datuk Azmi juga adalah timbalan. Begitu juga parti-parti yang lain kebanyakannya daripada PAS, ketua penerangannya daripada PAS, bendahari daripada PAS, Setiausaha Agung pun daripada PAS. Jadi saya merasakan bahawa Perikatan Nasional hari ini yang dikuasai oleh PAS, maka mereka tidak akan menarik diri keluar daripada Perikatan Nasional, sebaliknya bakal mengambil tindakan menyingkirkan Parti Pribumi Bersatu daripada PAK ataupun Pakatan Perikatan Nasional. Itu yang saya lihat ya. Sebab memang tidak boleh siapa menafikan bahawa PAS akhirnya terpaksa mencari jalan keluar untuk bersama dengan riset Hamzah. Cuma sepatutnya semalam kabarnya Hamzah akan mengadakan sidang media, kabarnya, tapi tak berlangsung. Jadi soal riset ini kita pun tak tahu apakah ia merupakan parti politik baru ataupun satu pakatan. Saya pun tak faham keadaan begini saudara. Tapi yang pastinya riset bersama dengan anggota-anggotanya, seramai 19 orang ahli parlimen, termasuklah beberapa orang lagi daripada ahli Dewan Undangan Negeri yang disingkirkan oleh Parti Bersatu. Jadi ke arah mana riset akan pergi? Cakap-cakap mengatakan mereka mungkin bersama dengan Parti Bersama, tetapi Bersama tidak mempunyai cawangan ataupun peringkat bahagian sebagaimana yang saya nyatakan tadi saudara. Ini keadaannya saya tidak nampak melihat kemungkinan riset ini akan berada untuk menyekutukan dirinya dengan Parti Bersama. Sebaliknya saya yakinlah saudara, kalaulah PAS membuat ketetapan menyingkirkan Bersatu, maka kumpulan riset ini akan menyertai Perikatan Nasional yang mungkin salah satu parti yang terdapat dalam Perikatan Nasional ataupun menerima masuk, sama ada Parti Berjasa, Putra, macam-macam parti lah saudara, ataupun sebagaimana dilakukan oleh Rafizi. Beliau mengambil alih satu parti dan menyertai untuk Perikatan Nasional. Itu gambaran yang saya dapat saudara. Dan hubungan dengan Bersatu antara PAS dan Bersatu ni saudara memang sudah tidak ada, saya rasa jalan buntu lah saudara. Saya yakin jalan buntu. Itulah yang dapat saya laporkan setakat ini. Jadi bagaimana dengan UMNO? UMNO tetap dengan kemantapannya dan melaksanakan setiap janjinya
UMNO sebagaimana saya berbual dengan Yang Berhormat Datuk Seri Syakar Samsudin semalam. UMNO tidak menjanjikan bulan dan bintang saja, tapi setiap janji kita kota. Sehingga saat ini pimpinan UMNO yang berada dalam kerajaan madani saja, boleh dikatakan kesemuanya mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh berhemah dan penuh berwibawa. Saya tidak mengatakan bahawa pimpinan daripada keadilan tidak berwibawa, tapi saya fokus kepada menteri-menteri daripada UMNO, mereka melaksanakan tugas dengan baik. Sebagai contoh, Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri, beliau mengetuai 27 jawatan kuasa kepelbagaian isu. Beliau juga mengetuai di Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, yang dulu saya kementerian ini dilihat tidak begitu, bila orang kata ini kementerian kampung, jaga kampung dan desa. Tapi hari ini saya dengan mencorak kepimpinan yang begitu dinamik saya, dinamika kepimpinannya, hari ini KKW dilihat begitu unggul saya. Di bawah KKW pertama-tama sekali ada MARA saya. Siapa boleh menafikan peranan MARA sudah pun dipertingkatkan. Sebab itu ia menimbulkan sedikit kegusaran di kalangan parti daripada parti bukan Melayu lah, DAP khususnya, dalam gagasan madani yang mempersoalkan apakah MARA ini hanya untuk orang Melayu. Yang ini juga menjadi perdebatan antara pengurusi MARA, itu selaku Sesat Agung UMNO Datuk Seri Dr. Ashraf Wajidi. Jadi mereka sudah merasa cemburu melihat bagaimana MARA mampu menjelmakan dirinya sebagai antara satu JLC ulung. Kerana dalam MARA saya, selain daripada usaha untuk membangunkan ekonomi warganya melalui pelbagai bantuan saudara, dengan giat MARA-nya, MARA juga mempunyai lebih kurang 56 maktab rendah sains MARA yang mampu menggembeling generasi masa depan untuk dilihat sebagai generasi pemimpin akan datang. Kita saya baca detail lagi dekat berita harian ni. Bekas Ketua Menteri Melaka itu bagaimanapun menolak dakwaan bahawa Hamzah yang juga timbalan Presiden Bersatu dan Ketua Pembangkang menjadi punca perpecahan dalam parti berkenaan. Sebaliknya, beliau mendakwa penjarahan besar-besar ahli berlaku disebabkan budaya dalam parti yang semakin mengecewakan akar ubi. Akhir lantas, terus sampai channel Hang Duk Mana. Jumpa lagi. Assalamualaikum.